Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan kelas kita dengan kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam kelas secara online. Okey, hari ini Ustaz akan ajar berkaitan dengan pelajaran yang ke-15, unit yang kedua iaitu khutbah Jumaat. Okey, Ustaz pasti murid-murid sekalian pernah dengar istilah khutbah Jumaat. Selalunya bila sebut khutbah Jumaat ini kita akan dapat tangkap orang-orang lelaki ini pada hari Jumaat akan pergi sembahyang Jumaat, betul kan? Okey, ya betul. Okey, waktu sembahyang Jumaat tersebut, dalam sembahyang Jumaat dia ada khutbah Jumaat. Okey, jadi yang lelaki mungkin dah biasa dah tahu. Okey, yang perempuan mungkin tidak pernah pergi sembahyang Jumaat. Okey, jadi hari ini saya akan tunjuk cara ataupun nak tunjuk maksud ataupun contoh okey, berkaitan dengan khutbah Jumaat insya-Allah. Kita kenal dulu apa yang dia maksud dengan khutbah Jumaat. Okey, maksud dan hukum khutbah Jumaat. Maksud dia adalah ucapan yang disampaikan oleh khatib. Khatib ni adalah orang yang baca khutbah. Ini disebut khatib. Imam, selalunya imam yang kat depan tu. Okey, disebut sebagai khatib. Ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran mengikut syarat tertentu. Okey. Kan? Itu maksud khutbah. Hukum dia adalah wajib dan termasuk dalam syarat sah Jumaat. Okey. Kita tengok apakah yang dimaksud dengan syarat khutbah Jumaat ni. Okay, apa syarat-syarat dia? Okey. Ada dua kat sini. Syarat khutbah Jumaat ada dua. Yang pertama khatib tu sendiri. Okey. Khatib ni adalah orang yang baca khutbah. Itu maksudnya khatib. Jadi kita tengok apakah syarat khatib ini. Khatib ni yang pertama, khatib berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu dan duduk di antara dua sujud. Di antara dua sujud, minta maaf. Di antara dua khutbah. Okey. Khatib tu waktu di antara dua khutbah dia kena duduk. Okey, yang kedua, khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Okey. Yang ketiga, rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Okey. Yang keempat, khatib ni suci daripada hadas dan najis serta menutup aurat. Okay, ini adalah 4 syarat khatib tersebut. Okay, khutbah pula. Khutbah ni ucapan khatib ni. Okay, apakah khutbah ni? Apa syarat dia? Yang pertama, berturut-turut antara rukun khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah kedua serta khutbah kedua dengan solat berturut-turut. Okay. Kedua, rukun khutbah didengar oleh 40 jemaah yang bermastatin yang wajib solat Jumaat. Ini antara rukun syarat khutbah Jumaat, khatib dan juga khutbah itu sendiri. Okey, kita tengok rukun khutbah. Apakah rukun khutbah ini? Terdapat 5 dekat sini rukun khutbah. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya alhamdulillah. Ini sekurang-kurangnya. Okey. Dia kena kata alhamdulillah. Yang kedua, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya. Okey, ini ayat sekurang-kurangnya. Okay. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Ini ayat sekurang-kurangnya kena ada. Lebih tak apa. Okey, sekurang-kurangnya ini. Okey, yang ketiga, memberi nasihat supaya bertakwa. Okey, syaratnya khatib tersebut mesti kena bagi nasihat supaya orang yang datang tersebut, imam tersebut bertakwa. Okay. Keempat, membaca satu ayat Al-Quran pada satu daripada dua khutbah. Okey, mesti kena baca satu daripada ayat Al-Quran. Okey, pada satu daripada dua khutbah tersebut. Okey, yang kelima, berdoa. Ni yang berdoa kena ada. Okey, untuk orang Islam pada khutbah kedua sekurang-kurangnya. Okey, apa dia sekurang-kurangnya ayat ini? Okey. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Okey, kita pernah dengar kan perkataan ini kan dalam khutbah. Yang lelaki bila main Jumaat ataupun bila dengar khutbah, mesti dia dengar perkataan ini. Mendengar kan?
Ya Allah maulil muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat. Inilah salah khutbah yang kedua tu. Okey. Okey, ini antara ayatnya. Okey, kita tengok pula apa sunnah khutbah Jumaat ni. Okey, dia suruh khatib. Okey, sunat dia buat khatib ni sebelum khutbah. Sunat dia apa dia? Berkhutbah di atas mimbar. Kamu tengok ni. Ni khatib. Okey, ni khatib. Okey, dia kata berkhutbah di atas mimbar. Ini mimbar ni hari ni. Ini sebab adalah tempat berdiri, ini adalah mimbar. Okey. Duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah. Tempat mimbar dia berdiri ni, dekat ni ada kursi. Dia akan duduk kat sini sekejap. Buat di antara dua khutbah. Okey. Menghadapkan ucapan, menghadapkan wajahnya ke hadapan tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Okey. Yang seterusnya, memberi salam serta naik ke atas mimbar. Dia kena bagi salam. Okay, naik atas mimbar. Seterusnya, menguatkan suara agar khutbah didengari oleh lebih daripada 40 jemaah. Okey, ini disebut sebagai jemaah. Dia akan cakap kuat supaya jemaah ni lebih kurang 40 orang kena dengar apa yang dicakapkan dan dikhutbahkan. Okey, seterusnya, memendekkan kedua-dua khutbah. Okey, dia tak terlalu panjang sangat dan dia tak terlalu pendek sangat. Okey, sederhana saja. Okey, itu istilahnya memendekkan khutbah pertama. Okey. Khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah pertama. Okey, sebab khutbah kedua ni lebih kepada doa kan. Okey. Perumusan dan doa itu je khutbah kedua. Okey. Memegang tongkat dengan tangan kiri. Okey, nampak tak khutbah ni? Ini sunat je dia pegang. Okey, ini antara sunat untuk khatib. Okey, kalau makmum. Ni semua makmum ni. Apa perkara sunatnya makmum? Okey, mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Okey, dia kena dengar. Kedua, melaksanakan solat sunat secara ringkas jika khatib sedang berkhutbah. Solat sunat biasa saja. Okey, masjid atau solat sunat biasa. Okey. Okey, itu makmum. Okey. Seterusnya, kita tengok apakah adab okey makmum ni nak dengar khutbah. Okey. Daripada Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imam yakhtub faqad lagaut." Muttafaqun alaih, yang bermaksud apabila kamu berkata kepada sahabatmu, diamlah pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah pahala Jumaatmu. Okey, kita dengar biasa ayat ini kita dengar. Okey, kalau yang lelaki mayang sembahyang Jumaat tu, sebelum nak baca khutbah kita akan dengar ayat ni dekat Jufu ni. Okey, selalu kita akan dengar. Okey, siapa Bilal dia akan cakap ayat ni, baca hadis ni. Okey ya? Okay. Berdasarkan hadis di atas, ada adab ketika mendengar khutbah termasuklah. Okey, tengok ada 4 sini adab. Yang disenaraikan di sini 4. Yang pertama, memberikan fokus pada isi kandungan khutbah. Kita masuk, kita dengar, kita fokus apa yang khatib sedang berkhutbah. Okey, tengok isi-isi yang diucapkan. Kedua, diam dan tidak bercakap-cakap. Senyap, jangan cakap. Kalau cakap apa tadi kata tadi, rugi. Okey, pada Jumaat tak ada. Okey, jadi kita kena diam, tak boleh cakap-cakap. Hukum bercakap ketika khutbah sedang disampaikan adalah makruh dan boleh menghilangkan pahala Jumaat. Kalau kita cakap juga tak berdosa, cuma makruh, maka rugilah pahala pada Jumaat kita. Okey, yang ketiga, tidak tidur. Okey, jangan pergi masjid tengok tidur. Okey. Kalau kita tidur juga macam mana? Sekiranya rasa mengantuk, hendaklah berpindah ke tempat yang lain. Dengan syarat tidak melangkah orang lain. Kalau mengantuk sangat, kita cuba pindah ke tempat lain. Okey. Kalau tidur juga berdosa tak? Tak berdosa. Okey. Ini hanya perkara-perkara sunat ya, adab. Okey, yang keempat, tidak melakukan perbuatan sia-sia. Contohnya menggunakan sebarang gadget seperti telefon bimbit. Pergi main Jumaat, letak telefon bimbit, jangan buka dengan khutbah. Okey, ini antara adab kita mendengar khutbah. Okey. Apakah amalan-amalan sunat kita pada hari Jumaat tersebut? Okey, sini disenaraikan ada 9 benda-benda sunat. Kalau sunat ni kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat tak dapat apa-apa. Okey, kita tengok apa benda yang kalau kita buat ni pada hari Jumaat ini
kita akan dapat pahala. Okey, yang pertama, memotong kuku dan misai. Ini baik, okey. Potong kuku sebelum Jumaat. Tengok kuku dulu, panjang ke tak. Okey, kalau tak panjang pun potonglah sikit. Just nak ambil sunat. Potong kalau okey, misai sikit. Okey. Bagi yang ada misai lah. Okey, ada yang tinggal satu tu belum ada misai lagi, tak apalah. Okey. Kedua, okey, mencabut bulu ketiak. Cabut bulu ketiak. Ketiga, menggunting bulu ari-ari. Bulu ari-ari tu bulu tempat kemaluan, itu disebut sebagai bulu ari-ari. Itu gunting. Okey. Yang keempat, mandi sunat. Sebelum nak pergi Jumaat, kita mandi dulu. Kita niat sunat. Okey, mandi sunat Jumaat. Okey, mandi sunat. Kelima, memakai pakaian terbaik serta berwangi-wangian. Okey, pakai benda yang paling bersih, paling cantik. Lepas tu kita kena pakai wangi-wangi. Okey, yang keenam, bersegera ke masjid. Okey, jangan tunggu azan baru nak pergi masjid. Kalau boleh awal sikit. Okey, awal. Okey, pergi masjid. Niat iktikaf kat sana. Okey, ketujuh, menunaikan solat tahiyatul masjid. Solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Sampai masjid, semayang dulu solat sunat qabliyah. Okey. Okey, dan juga ba'diyah. Lepas habis Jumaat tu, semayang Jumaat, sebelum nak balik, kita semayang sunat ba'diyah. Kedua ni 2 rakaat. Okey, yang ke-8, membanyakkan berselawat ke atas Rasulullah SAW dan berdoa. Okey, banyakkan selawat, duduk sementara tunggu khutbah tersebut semua waktu, kita banyak-banyaklah berselawat dan kita berdoa. Okey, dan last sekali membaca surah Al-Kahfi. Okey, hari Jumaat ni banyaklah baca surah Al-Kahfi. Ini antara 9 perkara-perkara sunat pada hari Jumaat tersebut. Okey, hari Jumaat. Okey. Yaumul Ayyam, hari Jumaat sebagai Yaumul Ayyam, hari raya mingguan bagi umat Islam. Okey, hari yang teragung bagi kita. Okey, seterusnya kita tengok contoh khutbah Jumaat. Okey, ini just contoh yang ambil yang paling pendek, paling simple. Okey, sebenarnya panjang lagi, ini yang terlalu simple. Kita tengok khutbah yang pertama. Just dulu. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, ini syarat rukun pertama, betul kan? Okey, rukun utama kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Okey, ini selawat. Okey, ini pun syarat juga. Okey, rukun dia. Okey, amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah. Ini pun rukun juga. Bertakwa, kita sedang cakap kepada imam bertakwa. Okey. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, bersatu kita atas dasar tauhid. Okey, ini nasihat. Okey, ini semua nasihat. Okey. Okey. Dengan itu kita akan selamat daripada ancaman musuh-musuh Islam seperti mana Allah SWT menyelamatkan Nabi Lut dan pengikutnya. Allah berfirman, okey, ini juga rukun juga, iaitu dalam ayat Al-Quran. Dia ambil salah satu ayat Quran. Najainahu wa ahlahu ajmain, surah Syuara ayat 170. Maksud, maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta semua pengikutnya. Okey, bila habis cukup syarat rukun khutbah ni. Okey. Barakallahu li wa lakum, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Okey, habis setakat tu. Okey, dah cukup dah syarat-syarat ni yang saya highlight tadi, itu adalah syarat-syarat rukun khutbah. Okey, pujian, selawat. Okey, kita doa, kita nasihat pada jemaah, ittaqullah, bertakwalah. Okey, kata-kata nasihat. Okey, ini kata-kata nasihat sepotong daripada ayat Al-Quran. Okey. Okey, habis. Okey. Berarti ini adalah khutbah pertama. Lepas khutbah pertama ni, khatib tersebut dia akan duduk sekejap. Lepas tu dia akan bangun untuk baca khutbah kedua. Okey, syarat dia sama je macam khutbah pertama syarat. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, ini syarat pertama. Kita puji bagi Allah. Syarat yang kedua, selawat wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, ittaqullah, syarat ketiga. Okey, kita nasihat takwa kepada Allah. Lepas tu, sidang Jumaat yang rahmati Allah sekalian, marilah sama kita. Okey, ini rumusan. Kata-kata rumusan daripada ini adalah ataupun kata-kata nasihat. Lepas tu, okey, sini dia ambil hadis. Okey, ada nakli itu hadis. Ada alil pula. Doa. Okey, doa. Okey. Allah maghfiril muslimin wal muslimat. Okey, ini adalah doa. Okey.
wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Okey, doa kepada muslimin muslimat. Okey. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Okey, habis. Ini cukup syarat untuk khutbah kedua. Okey. Okey. Ayat Quran tu dia salah satu daripada khutbah. Selalu kita akan letak daripada khutbah yang pertama. Khutbah kedua ni doa. Okey. Itu antara contoh khutbah Jumaat. Okey. Kamu boleh juga buka YouTube, type dalam YouTube berkaitan dengan khutbah Jumaat ada juga. Okey, nanti Ustaz akan insya-Allah akan sharekan link. Okey. Okey, kat sini pun kamu boleh buat latihan macam mana untuk menulis khutbah. Okey, kamu tuliskan khutbah ringkas yang sempurna. Okey, mengikut rukun-rukun yang telah saya sebutkan tadi. Okey, buat satu karangan contoh khutbah. Okey. Okey, kita tengok sejak daripada spektrum ni. Okey, surah Al-Mulk. Aus bin Aus, okey, radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fa'ksiru alayya min as-salati fi, fa inna salatakum ma'rudah alayhi." Okey, daripada Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah bermaksud sesungguhnya antara hari yang mulia ialah hari Jumaat. Oleh itu banyakkanlah selawat kepadaku pada hari itu kerana sesungguhnya selawat kamu dibentangkan kepadaku. Okey, itu riwayat daripada hadis. Okey, itu saja pelajaran kita berhari berkaitan dengan khutbah Jumaat. Okey, walaupun kita telah belajar berkaitan dengan khutbah Jumaat pada waktu sekarang ni, waktu pandemik ini, waktu PKP, Allah SWT bagikan kita ujian yang sangat besar, iaitu COVID-19 yang menyebabkan gejala wabak penyakit. Jadi ada di antara masjid-masjid telah dihadkan semayang, okey, dan menyebabkan banyak di antara tuan-tuan kita tidak dapat menunaikan solat Jumaat. Okey, satu kerugian sebenarnya bagi kita. Tapi nak macam mana? Sebab ini adalah wabak yang melibatkan nyawa dan dia adalah pihak yang berwajib nak mementeraskan wabak ini. Dan Allah bagi janji kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar penyakit wabak penyakit ini Allah tarik balik. Dan semoga kita sekarang ni dapat solat Jumaat secara berjamaah seperti dahulu. Lama dah kita tak solat Jumaat secara berdekatan kan. Sekarang pun nak semayang pun berjarak-jarak. Inilah ujian bagi kita. Kita banyaklah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu dulu kelas kita pada hari ini. Kita tutup dengan majlis kafarah wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insana fi khus ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.